Okey, cikgu record Damia Agni. Okey, start. Novel dia hanya keluar pada kertas 2 sahaja. Okey, dia hanya keluar pada kertas 2 dan novel yang you belajar tu dia hanya keluar dengan 6 markah. Kalau dulu 15 markah, sekarang tak, hanya 6 markah. Dan bila cikgu kaji, cikgu tengok, boleh faham, seakan-akan you hanya boleh pilih salah satu. You faham tak? Maksudnya ialah, cuba you tengok, dia akan keluar pada kertas 2 ni, bahagian novel, dia akan ada soalan nombor 1. Soalan nombor 1 tu nanti dia bagi petikan. Tak kisahlah sama ada petikan daripada Lieutenant Adnan Wirabangsa atau daripada jendela menghadap jalan, walaupun you tak pernah tengok. Nanti dia akan tanya daripada petikan novel tersebut. Okey, dia akan tanya. Okey, kemudian soalan nombor 2 ni, cuba you tengok baik-baik. Soalan dia berbunyi begini. Jawab soalan di bawah berdasarkan novel-novel berikut. Okey, jadi novel 1, okey. Lieutenant Adnan Wirabangsa. Yang ni KL, Selangor, belajar. Kemudian ini ialah form 4 punya. Ingat Lieutenant Adnan Wirabangsa. Cikgu dah ajar. Tirani ini ialah KL dan juga Selangor. Okey, Selangor also. Okey, form 5. Untuk form 5. Jadi berdasarkan novel yang berikut. Membawa maksud kalau you hanya belajar salah satu je daripada novel ni, okey already. So, you tak payah belajar sampai 2 novel. Kalau cikgu dekat form 4 tu dah ajar you baik-baik, cikgu form 5 tu dah ajar you baik-baik, dia okey already. Jadi salah satu. Okey, ada tak cikgu dekat sekolah cakap macam tu? Syiki, ada tak cikgu cakap macam tu, Syiki? Novel. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Jadi cikgu suruh belajar agak dua-dua. Okey, bagus nak belajar ajar dua-dua. Okey. So tak apa. Cikgu nak ajar dua-dua. Yang form 4 tu cikgu dah ajar Lieutenant Adnan Wirabangsa. Kalau tak percaya kita tengok. Since cikgu belum ajar lagi Tirani karya Bek Sabaria. Okey, sekarang kita jawab dulu Lieutenant Adnan Wirabangsa. Tengok sama ada pelajar boleh ingat atau tak boleh ingat. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan peristiwa pada bahagian peleraian. Okey, cakap kat cikgu. Apa itu bahagian peleraian macam mana? Bahagian apa tu peleraian? Kong lah. Cepat. Cikgu tengok tu ada. Nur Farah ada, Chanel ada, Syiki. Cepat. Akif, Fatiatul, Sung Yeng Ho, Damia, Zahira. Baik. Raw. Apa bahagian peleraian macam mana? Ada seorang jawab. Bahagian peleraian ialah bahagian selepas klimaks. Okey, peleraian ialah bahagian penutup. Hujung dia. Peleraian tu ialah penutup. Okey, yang menarik minat pembaca. Jadi, cuba you cakap dulu kat cikgu. Okey, cakaplah boleh faham. Baru cikgu boleh dengar. Okey. Kalau Lieutenant Adnan Wirabangsa, okay, you dah belajar. Lieutenant Adnan Wirabangsa, karya Abdul Latif Talib ni. Okay, you beritahu cikgu. Bahagian penutup novel tu dia start dekat mana? Bahagian mana dia mulakan? Cepat nanti lambat ni. Bahagian akhir novel tu, dia duduk kat mana macam mana? Dia start dekat Adnan mati, pandai. Pandai betul, Fatiatul. Dia start dekat situ. Okey, jadi cerita dia kita buat rangka dulu. Waktu tu Lieutenant Adnan mati, dibunuh. Okey, lalu mayat dia digantung pada pokok ceri. Boleh nampak tak? Kemudian orang-orang Jepun, pasukan tentera Jepun telah rodok mayat dia dengan bayonet. Boleh faham tak? Lalu cuba tengok. Berdasarkan jelaskan peristiwa. Sekarang you dah jelaskan peristiwa. Pada akhir peleraian. Jadi you dah cakap, ini ialah peristiwa akhir peleraian yang menarik minat pembaca. Apa yang jadi benda ni begitu menarik minat pembaca? Yang menariknya iaitu kita dapat lihat betapa kesungguhan Lieutenant Adnan untuk menjadikan negara kita merdeka ataupun bebas daripada belenggu penjajahan Jepun di tanah Melayu. Boleh nampak sehingga akhirnya beliau
terkorban dekat sana. Boleh nampak hingga kepada titisan darah yang terakhir. Jadi ini yang menarik minat pembaca untuk membaca, okey, dan menghayati novel ini dengan baik. Okey, habis dah 6 markah. Habis macam mana nak jawab cikgu? Jawab baik-baik. Jawab soalan di bawah berdasarkan novel-novel berikut. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari. Anda ialah saya. Okey, so saya start jawab ya. Start jawab. Salin comel. Okey. Saya tulis macam ni. Okey. Novel yang saya kaji ialah novel yang saya kaji. Salin ya comel. Yang saya kaji. Novel yang saya kaji ialah novel Lieutenant Adnan, huruf besar atas tu, Wira Bangsa, karya Abdul Latif Talib. Okey, karya Abdul Latif Talib. Okey, stop, sambung. Bahagian peleraian tak ada bahagian peleraian. Okey, novel mengisahkan. Mengisahkan ialah menceritakan. Bahagian peleraian novel mengisahkan Lieutenant Adnan mati dibunuh. Lieutenant Adnan mati dibunuh. Mayatnya digantung pada pokok ceri. Mayatnya digantung pada pokok ceri, okey, secara terbalik, iaitu kaki ke atas dan kepala ke bawah. Stop. Okey, kemudian kamu tulis lagi, mayat tersebut dirodok. R-O-D-O-K, dirodok. Okey. Mayat tersebut dirodok dengan bayonet. Bayonet tu ialah benda yang tajam ya, yang duduk pada hujung senapang. Okey, yang dirodok dengan bayonet oleh tentera Jepun. J huruf besar. Oleh tentera Jepun. Okey, full stop. Okey, sambung mayat. Lieutenant, cikgu sambung sini ya. Mayat Lieutenant Adnan hancur. Mayat Lieutenant Adnan hancur dan tidak dapat diuruskan. You kena tahulah pengurusan jenazah ataupun pengurusan mayat oleh orang-orang Islam, kita perlu mandikan mayat tu, kemudian bungkus dia, kapan dia dengan menggunakan kain berwarna putih, kemudian ikat dia, boleh nampak tak? Kemudian baru masukkan dalam liang lahat iaitu lubang kubur. Tapi yang ni tak boleh buat sebab dah hancur mayat tu, dah yang jatuh tu ialah daging-daging semua dah bersepah dekat bawah, boleh nampak tak? Okey, tidak dapat diuruskan. Lalu apa berlaku? Stop. Kemudian kamu cakap pembaca. Okey, pastinya tertarik. Sangat tertarik ni bukan membawa maksud gembira, bukan. Maksudnya berminat, okey? Untuk membayangkan betapa tulus, betapa maksudnya sangat tulus, betapa tulus, okey, pengorbanan satria negara ini. Okey, satria negara ini. Beliau berjuang sehingga ketitisan darah
yang terakhir. Okey. Full stop. Habis. So itu dia 6 markah. Okay, you jawab soalan baik-baik. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, kemudian you sebut. Novel yang saya pelajari ataupun novel yang saya kaji ialah novel Lieutenant Adnan Wirabangsa karya Abdul Latif Talib. Jelaskan peristiwa pada bahagian peleraian dan you jelaskan. Bahagian peleraian novel mengisahkan Lieutenant Adnan mati dibunuh. Mayatnya digantung pada pokok ceri secara terbalik, iaitu kaki ke atas dan kepala ke bawah. Kemudian cakap lagi, mayat tersebut dirodok dengan bayonet oleh tentera Jepun. Mayat Lieutenant Adnan hancur dan tidak dapat diuruskan. Okey. Peleraian yang menarik minat pembaca. Pembaca pastinya tertarik untuk membayangkan betapa tulus pengorbanan. Tulus maksudnya suci. Okey, pengorbanan Satria negara ini. Beliau berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir. Okey, boleh tak? Faham tak? Okay, itu kita belum ajar bait sabariah lagi. Cikgu boleh keluar soalan selain daripada macam-macam. Cikgu boleh ulang lagi sekali tak? Yang mana nak ulang sunyian? Start dari mana? Dari awal ke? Pembacaan? Yang mana? Nak ulang yang mana? Ayat terakhir. Okay. Ayat terakhir dia iaitu pembaca pastinya tertarik untuk membayangkan betapa tulus pengorbanan Satria negara ini. Beliau berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir. Dapat tak? Dapat salin? Fatihah tu tanya, cikgu soalan ni ke dia keluar je satu? Banyak, nanti kita buat. Ada beratus-ratus soalan boleh keluar. Dapat tak Comel? Dapat Okey, dapat. Okey, cikgu clearkan yang ni. Cikgu nak jawab soalan lain pula. Cuba tengok soalan lain pula. Dia bukan soalan peleraian je, dia keluar macam-macam dia. Cuba tengok soalan yang kedua pula. Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, uraikan 2 latar tempat yang melibatkan watak utama dalam novel tersebut. You jawab dulu sebab you dah belajar ni yang form 4 dulu. Cikgu belum lagi start novel form 5. Okey. Lieutenant Adnan Wirabangsa, latar tempat. 1, kat mana? Dia dah seorang cakap. Okey, kat sana Bukit Candu. Okey, boleh. Satu Bukit Candu. Okey, 2. Betul? 1 Bukit Candu. Kat Bukit Candu tu apa jadi? 1 ialah Bukit Candu. Cikgu buat dia sebagai yang kedua. Okey, cikgu buat sini ya. Yang kedua, tempat yang kedua iaitu Bukit Candu. Okey, dekat Bukit Candu ni apa cerita dia? Dia kenapa? Apa watak utama? Adnan kenapa dekat Bukit Candu? Adnan, dia senanglah tadi sebab cikgu dah cakap. Dekat kebun Pak Saidi. Okey, boleh. Kampung Lieutenant Adnan. Kampung Lieutenant Adnan apa dia? Jangan cerita kampung-kampung. Apa nama kampung ni? Kampung bahagia ke kampung apa? Kebun Pak Saidi. Boleh? Kebun Pak Saidi. Boleh? Yang pertama, kebun Pak Saidi. Boleh? Kawan cakap kampung Lieutenant Adnan. Kampung Lieutenant Adnan. Memang tak dapat markah ni. Sebab dia tak tulis nama kampung dia yang betul. Kampung Sungai Ramal. Pandai. Sungai Ramal dalam Kajang. Okay? Yang ni tak ada markah. Yang ni ada markah. Yang ni ada markah. Okay? Kemudian peristiwa. Uraikan 2 latar tempat. Kemudian perlu ada peristiwa kat situ. Kalau dekat Bukit Candu, Rau kata dah lupa nama. Nanti kita buat. Sebab you lupa, so kita akan pilih ni satu isi. Okey. Kalau Bukit Candu ni cikgu tak pilih. Sebab apa cikgu tak pilih? Sebab isi dia ialah isi yang duduk ke atas tadi, iaitu dia mati dibunuh. Jadi yang tu Bukit Candu, nanti you cakap latar tempat iaitu Bukit Candu. Di situlah akhirnya Lieutenant Adnan terkorban sebagai perwira negara. Mayatnya dirodok oleh askar Jepun dan mayat tersebut hancur. Jadi itu you dah dapat dah 3 markah daripada situ. 3 markah dah. Jadi cikgu tak buat ni. Cikgu buat 1 kampung sebab you lupa. 1 lagi cikgu buat mana tempat dia bawa anak dan isteri dia? Apa nama camp tu Dia bawa anak dengan isteri dia. Apa nama camp tu? Lupa dah. Cepat. Satu kelas lupa. Cepat. Apa nama camp tu? Adik kau. Ada seorang cakap.
Camp Port Dickson, belah Syiki boleh nampak. Port Dickson tu ialah tempat dia dapat latihan, rekrutmen. Tak ada, dia bawa anak dan isteri dia. Camp apa nama dia? Cepat-cepat. Camp Highline. Okay, aku ingat pula Raul. Highlands tu ialah Port Dickson. Ni dekat Singapura. Pada waktu malam dia arahkan berpindah dari camp tersebut ke Bukit Candu. Cepat. Bila dapat tahu Jepun sudah mula mendarat, okey, dari Kelantan, di akhirnya bila pula Bukit Kepong, Merepek, Fatihah, dah camp Pasir Panjang, dah. Sebab ni tak ingat, cikgu nak jawab, yang ni tak ingat ni Jaya Comel, cikgu nak ambil ni kampung dengan camp Pasir Panjang. Okay, start. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, ingat ya, ni question number 2, membawa 6 markah. Ni kita hanya nak fokus kepada kertas 2, question number 2 bahagian novel tu saja. Kita hanya nak ambil 6 markah je. Okay, so kita menjurus pada hari ini. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan 2 latar tempat yang melibatkan watak utama dalam novel tersebut. Okay, you mulakan macam tadi. Berdasarkan berdasarkan novel yang saya pelajari, you kena sebut dia, iaitu novel Lieutenant Adenan. Novel Lieutenant Adenan, Wirabangsa karya Abdul Latif Talib. Okey, full stop. Okey, latar tempat ialah kampung Sungai Rama dalam Kajang. Dan dah dapat dah 1 markah. Okey. Di situlah watak utama iaitu Adnan bin Saidi. Adnan bin Saidi dilahirkan. Ustaz, di kampung itu juga, okey. Tempat, okey, beliau dibesarkan, okey, dan beliau bersekolah Inggeris, lalu orang-orang kampung pada asalnya, okey, memulaukan keluarga Adnan. Jadi mula-mula semua orang pulaukan dia. Sebab ingat, bila dia pergi sekolah Inggeris, nanti dia masuk Kristian. Bila dia masuk Kristian, dengan kata lainnya dia murtad. Murtad tu maksudnya keluar dari Islam. Lepas dia dah keluar dari Islam, nanti dia memurtadkan anak-anak orang kampung. So semua orang kampung tak nak cakap dengan keluarga dia, okey? Kemudian pulaukan dia, okey? Panggil anak-anak mereka supaya jangan berkawan dengan Adnan. Jadi itu ialah satu latar tempat. Nama latar tempat Kampung Sungai Rama Dalam. Ini dia punya isi dia. Kemudian baru you elaborate. Apa yang you elaborate melibatkan watak utama dalam novel tersebut. Di situlah watak utama, iaitu Adnan bin Saidi dilahirkan. Si kedua. Di samping itu, dia tempat beliau dibesarkan. Lagi beliau bersekolah Inggeris sehingga kan pada waktu itu orang-orang kampung memulaukan keluarga Adnan. Okay, saya nak buat perenggan baru supaya senang kerja pemeriksa. Okay, selain itu terdapat latar tempat, okey, camp Pasir Panjang. Camp Pasir Panjang. Okey, Singapura. Camp Pasir Panjang, Singapura. Okey. Ustaz. 1 markah. Isi lagi. Okey. Di situ, okey, Adnan telah membawa isteri dan anak-anaknya
tinggal bersama. Tinggal bersama. Okey, tinggal bersama. 1, 2, 3, 4. Okey. 5, dah cukup dah nama. Cikgu saya nak membebel lagi. Membebel lagi, nak tulis lagi. Kalau you tengok dah ada cukup. Kalau you nak tambah. Okey, waktu tersebut merupakan waktu yang paling gembira dalam hidup Lieutenant Adnan. Dalam waktu yang paling gembira bagi watak utama Lieutenant Adnan. Sekejap je. Sebab sebelum tu, waktu anak dia yang pertama tu, Mokhtar tu lahir, boleh nampak, dia ialah weekend husband. Dia hanya balik pada Saturday Sunday je. Okay, dia tinggalkan isteri dia yang masih bekerja sebagai guru bahasa Melayu di Sekolah Menengah Sungai Ramah. Okay, di Kajang. Lalu selepas itu, bila dia tengok macam mana susah sangat, okay, waktu tu dia pun fikir boleh tak bawa isteri dia. Lalu dia pun bawa isteri dia. Lepas dia bawa isteri dia, okey, tahun yang kedua tu, anak dia Mokhtar baru berusia 1 tahun, isteri dia pregnant anak yang kedua, iaitu Zainuddin. Lalu anak kedua lahir dekat kamp Sungai Ramah, lahir dekat kamp Pasir Panjang. So waktu itu ialah waktu dia sangat gembira. Baru je anak dia Zainuddin tu nak masuk 1 tahun, actually isteri dia pregnant lagi anak yang ketiga. So anak dia macam 1 tahun 1. Waktu tu apa berlaku? Jepun datang menjajah tanah Melayu. Jadi isteri dia sedang mengandungkan Fatimah. Dia tak tahu bahawa isteri dia sedang mengandung, lalu dia hantar isteri dia balik ke kampung Sungai Ramah. Jadi waktu dia gembira dengan isteri dia tu, beberapa tahun saja, tak sampai pun 4-5 tahun. Boleh faham tak? Jadi itu ialah waktu paling gembira. Luckily dia pergi, dia bawa isteri dia tu untuk tinggal bersama-sama. Selepas itu dia mati dibunuh di Bukit Candu. Okey. Ada tak apa-apa nak tanya? Ada tak apa-apa nak tanya? Boleh ke tak ni? Cepat. Boleh ke tak ni? Ke belum salin? Atau saya punya internet dah berhenti? Atau apa? Tak ada. Okey, Fatia tu okey. Okey, boleh faham dah salin. Okey. Cikgu takkan tanya nilai dah. Boleh Syiti. Macam-macam dia boleh tanya. Okey, cikgu clearkan dulu ya. Okey. Dia boleh tanya, boleh nampak tak? Okey, dia boleh tanya latar tempat kan? Dia boleh tanya latar masa. Dia boleh tanya lagi latar apa lagi? Latar masyarakat. Dia boleh tanya latar masyarakat. Dia boleh tanya nilai, dia boleh tanya pengajaran, dia boleh tanya, okey, tadi peleraian kan, kemudian dia tanya peleraian yang menarik minat. Okey, ni satu soalan tadi yang kita buat, menarik minat pembaca. Kemudian ada soalan dia tanya peleraian juga, tapi dia tak tanya macam tu. Peleraian yang kamu baca dalam novel yang kamu kaji tu sesuai atau tidak sesuai? Sesuai atau tidak sesuai? Kalau kamu kata sesuai, okey, kamu elaboratekan kenapa dia sesuai. Kalau dia tidak sesuai, kamu elaboratekan. Sepatutnya tak semacam ni penutup dia. Boleh nampak? Jadi penutup tu menyebabkan orang rasa, tak bestnya tutup macam ni. Lalu apa berlaku? Orang pun tak nak baca novel tersebut. So, kamu bagi yang sesuai. Sampai macam tu dia boleh tanya. Kemudian dia boleh tanya macam-macam benda. Contoh dia tanya kepada kamu, apa dia tanya? Latar masyarakat ya. Okey, dia tanya dalam novel yang anda kaji, okey, latar tempat tu ialah latar masa, latar tempat. Ada tak tadi kita buat? Latar tempat. Okey, latar tempat. Okey, kemudian dia tanya lagi kepada kamu, apa yang memberi teladan? Kalau pengajaran ni ialah teladan. Apa teladan yang dia boleh bagi? Kemudian dia tanya lagi pada kamu, okey, ada ini latar masyarakat ni kan? Dia tanya, apakah masyarakat okey yang buruk yang sepatutnya dihindari daripada novel yang kamu kaji? Jadi dia tanya latar masyarakat je. Okay, you boleh cakap ada masyarakat yang berpendidikan. Siapa masyarakat yang berpendidikan? Lieutenant Adnan dan adik-adik dia semua pergi ke sekolah Inggeris. Ada latar masyarakat yang Satria ataupun masyarakat yang cinta akan negara. Siapa dia? Lieutenant Adnan sehingga sanggup mati dibunuh. Boleh faham? Ada masyarakat yang jahat. Boleh nampak? Siapa dia? Samad. Boleh faham tak? Apa berlaku? Samad ni dia menjadi tali barut. Okay, dia menjadi tali barut. Jadi masyarakat yang patut dihindari inilah Samad ni.
Okay, masyarakat yang tidak bersatu hati, boleh faham tak? Jadi pada waktu tersebut apa berlaku? Okay, apabila Lieutenant Adnan tak cukup peluru, dia minta dengan siapa lagi? Dia minta dengan pihak British, tolong bagi dia peluru, boleh faham tak? Okay, tak cukup. Apa berlaku? Okay, tentera British buat tak tahu aja, boleh faham tak? Okay. Kemudian apa soalan dia tanya? Terangkan unsur-unsur suspend, unsur-unsur suspend yang terdapat dalam novel yang anda kaji. Boleh je dia tanya. Apa lagi cikgu? Dia tanya lagi apakah yang cerita dalam novel yang anda kaji sehingga menyebabkan air mata anda menitis. Jadi kamu kena ingatlah bila kamu baca part ni kamu rasa ni sedihnya. Jadi itu ialah cerita tentang novel. Kemudian dia tanya, apakah manfaat yang kamu dapat? Manfaat ni kalau saya akan cerita tentang pengajaran lah daripada novel yang telah pun anda kaji. Got so many things dia boleh tanya daripada novel yang kamu kaji. Boleh tak? Faham tak Syiki? Boleh? Cikgu bagi contoh sikit je. Boleh ke tak boleh? Faham? Okay. So sekarang kita nak masuk pada novel tingkatan 5 kita, iaitu Tirani. Sebelum cikgu ajar you sikit dulu. Boleh faham tak? Okay. Mari kita cuba buat. Okay, penulis novel Tirani iaitu tulisan Bed Sabariah. Ini ialah Form 5 Selangor KL. Okay, Selangor KL pakai Bed Sabariah novel Tirani. Susah sikit untuk kita kaji sebab Bed Sabariah ni ialah Sarawakian. Dan kalau you dah ada novel ni, okay, dah ramai pelajar dah dapat novel ni, since pelajar SPM pun dah habis, boleh faham? Cuba you baca. Setiap muka surat, you terpaksa Google ke atau cari sebab dia menggunakan bahasa Sarawak. Okay, bahasa Sarawak. Macam perkataan tajau tu, you tak tahu tajau tu maksudnya macam pasu, boleh nampak tak? Pasu yang besar daripada emas, tajau emas. Tapi kalau kita akan sebut pasu ke, tempayan ke. Kalau mulut tu besar, kita panggil tempayan. Kalau mulut tu kecil, kita panggil dia pasu. Boleh faham tak? Vas. Okay. Penulis novel Tirani. Tirani ni, okay, ada tak sesiapa dah belajar novel? Ada tak cikgu ajar kat sekolah novel dah? Tirani. Lieutenant Adnan tu dah outdated dah. Last year punya cerita. Siapa dah belajar dah kat sekolah ke Tirani? Tak ada lagi. Oh, okey, tak ada belum. Oh, dia cepat-cepat cakap tak ada. Takut cikgu tanya dia. Okey, ya. Cikgu je yang cakap. Bila you tak faham nanti you tanya cikgu. Tirani ni dia bukan nama orang. Dia bukan Tirana pula. Dia bukan nama orang. Macam nama saya Mahani. Bukan. Tirani ni ialah daripada bahasa Tirani, daripada bahasa Sanskrit, iaitu pemerintah-pemerintah yang tyrant. Tyrant ni merujuk kepada kejam. Kejam ni cruel ni zalim. Boleh nampak tak? Jadi novel ni tajuk dia ni, kejam, zalim, tirani, tyrant. Boleh faham tak? Jadi penulis novel tajuk dia Tirani. Nama penulisnya ialah Bed Sabariah. Nama penuh beliau sebenarnya ialah Bibi Sabariah Haji Abang Awet. Beliau lahir di Kampung Pusa, Saribas, bahagian Betong, Sarawak. Beliau lulus senior Cambridge dari Sekolah Menengah Kebangsaan Green Road di Kuching, Sarawak. Beliau terus mendapat pendidikan ITISAS ni yang lebih tinggi lah, boleh faham, di peringkat diploma dari Maktab Perguruan Rajang Bintanggo, Sarike. Sarike ni dekat Sarawak also. Kemudian dan Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim Johor Bahru. Kalau waktu saya dulu, maktab ini ialah maktab yang ajar sekolah menengah. Sekolah menengah. Macam sekarang nama UPSI, Universiti Perguruan Sultan Idris. Dulu Maktab Perguruan Sultan Idris. Selalu kalau keluar dari ini ada yang ajar sekolah rendah, ada yang ajar sekolah menengah. Tapi kalau Maktab Perguruan Temenggung Ibrahim ni, dia terus ajar sekolah menengah. Okey. Beliau aktif dalam penulisan karya kreatif. Kreatif iaitu mencipta sesuatu yang baharu. Boleh nampak? Yang baharu pada tahun 1999. Okey, dalam bentuk cerpen beliau buat, ada puisi, beliau rencana pun boleh, rencana kritikan sastra. Beliau menetap di Bandaraya. Okey, ni sepatutnya huruf kecil ya, di Bandaraya Kuching. Ejaan Kuching macam ni, bukan kucing biasa tu. Bed Sabariah adalah merupakan ahli kepada
KPZ iaitu Kelab Penulis Zahrah Nawawi dan Perkasa Persatuan Karya Sastra Sarawak. Boleh nampak Perkasa. Berikut adalah sinopsis dan ulasan novel Tirani yang ditulis oleh Rosnani Hikri. Yang ni ialah yang biasa punya. Tapi kita akan pakai sinopsis kita sendiri yang cikgu dah panggil you supaya print. Jadi kalau nanti kalau keluar dalam SPM, dia minta. Jadi dia boleh keluar sinopsiskan novel yang anda kaji. Okey, 6 markah. Sinopsiskan. So you buatlah pendahuluan dia macam mana, okey? Dia punya climax dia kat mana, and then penutup dia bagaimana. Sikit je. Jangan buat banyak sangat. Okey, dan ulasan novel Tirani, okey, yang boleh dijadikan rujukan untuk mengupas keseluruhan intipati. Intipati ni iaitu cerita, maksud sebenar daripada novel Tirani. Cikgu hanya akan cerita sikit saja di bahagian ni sebab cikgu nak cerita keseluruhan novel ni supaya kita tak buang banyak masa. Okey, kalau tak nanti kita tak cukup masa. Berikut adalah sinopsis, dia kata. Sinopsis novel Tirani karya Beg Sabaria. Okey, mari kita tengok sinopsis dia. Sikit je ya. Novel Tirani karangan Beg Sabaria tidak sekadar sebuah novel. Okey, yang syarat ialah penuh. Yang syarat ialah penuh dengan penceritaan. Okey, syarat ialah penuh dengan penceritaan. Penuh dengan penceritaannya, tetapi lebih daripada itu. Pengarang turut menyelitkan. Menyelitkan ialah memasukkan. Memasukkan warna budaya dan resam. Resam ialah adat. Adat resam. Masyarakat setempat, khususnya etnik. Etnik ialah kaum. Keunikan etnik iaitu kaum Sarawak diketengahkan. Okey, diketengahkan oleh pengarang menerusi usaha gigih watak utamanya Wahidah. Okey, nama penuh dia you kena ingat. Wahidah Nurliana. Nurliana. Okey, you kena ingat. Tulis kat mana-mana. Ya, dalam mempromosikan industri pelancongan negeri Sarawak di mata dunia. Okey. Lumrahnya ialah biasanya, lazimnya. Biasanya, lazimnya. Sama maksud. Ada lagi word tak faham, beritahu cikgu. Kebanyakan novel akan menjalurkan. Menjalurkan ialah menjurus. Menjalurkan ialah menjurus. Iaitu ke arah permasalahan semasa. Terutama dalam skema hubungan interpersonal. Interpersonal ialah hubungan antara manusia. Interpersonal ialah hubungan antara manusia seperti persahabatan, rumah tangga, ukhuwah. Ukhuwah ialah ikatan persaudaraan. Ukhuwah ialah ikatan persaudaraan. Okey, agama dan kekeluargaan. Watak-watak dalam novel Tirani nyata tidak terkecuali mengutarakan, okey, persoalan seumpama itu. Seumpama ialah seperti malah pengarangnya bijak memanipulasikan, manipulate gaya bahasanya bagi membangkitkan. Membangkitkan ialah memunculkan intipati. Intipati ialah maksud. Okey, maksud penceritaannya walaupun dengan menggunakan frasa. Sebab tu tadi cikgu kata dia guna banyak bahasa daerah, okey, frasa daerah dan istilah saintifik yang sesuai. Istilah saintifik ni termasuklah DNA, boleh nampak dia nak check DNA nanti. Okey. Membaca novel Tirani juga persis ialah seperti, boleh nampak tak? Persis ialah seumpama, boleh nampak? Persis ialah seumpama. Menaakul. Menaakul ni ialah menguasai. Menaakul, menguasai. Penaakulan, memerhati, menguasai. Kehidupan masyarakat manusia yang agak luas. Justru pengarangnya berupaya. Berupaya ialah mampu membawa pembaca melangkau. Melangkau ialah melepasi. Melangkau ialah melepasi, batas-batas ialah had, geografi dan budaya setempat. Okay, jadi budaya setempat itu buat budaya tempatan. Tak samalah orang Sarawak dengan orang Singapura, nanti dia datang dekat KL. So dia ada latar tempat yang agak banyak jugalah dalam novel ini. Okey, yang tu dulu. Ada tak lagi word tak faham macam mana? Okey. Kawan cakap apa? Tak ada. Okey, dah. Clear? Sekarang watak dan perwatakan. Okey, mari kita sambung watak dan perwatakan. Malah watak dan perwatakan bukan sekadar watak sampingan. Jadi kalau dia tanya siapakah watak utama, you kena ingat, okey, bila sebut sahaja Tirani karya Beg Sabaria, watak utama ialah Wahidah Nurliana. Nurliana.
Ingat nanti bila cikgu jumpa you dekat kelas fizikal, cikgu hanya tanya je. Cikgu dah tak akan ajar dah macam ni. Kecuali kalau you tak ingat. Kemudian watak sampingan. Watak sampingan, you kena ingatlah watak sampingan ada banyak lah. You boleh ambil bazilah. Okay, bazilah ni ialah rakan dia. Okay, ataupun you boleh ambil mak dia. Mak dia nama Raidah. Raidah ni ialah ibu dia. Ataupun you boleh ambil nama abang dia. Abang dia Ghazi. Ghazi. Ghazi ni ialah abang dia. Abang dia pun okey. Ataupun you boleh ambil watak sampingan Fatimah. Fatimah ni ialah sepupu dia. Nanti sepupu dia kahwin dengan abang dia. Dia kahwin cousin brother dengan cousin sister. Kemudian you boleh ambil Zahid. Zahid tu ialah suami dia. Okay. Dah tulis dah belum ni? Kemudian Zahari. Zahari ni ialah seorang doktor, boleh nampak tak, yang merupakan tunang kepada Bazilah. Tunang kepada Bazilah. Boleh? Dah tulis belum? Dah. Dah salin belum? Okey. Kawan ni cakap apa? Belum salin habis. Salin lah. Okey, turut digarap. Digarap ialah dihimpun. Digarap ialah dihimpun. Kesian. Okey. Tulis tu biar betul sikit. Tunang apa cikgu? Di-engage. Sebelum you kahwin, okay, kalau katakan you suka dengan amoy itu, you suka dengan perempuan tu, you tak boleh terus pergi kahwin. You pergi jumpa dengan mak dia kata okay, hantar sebentuk cincin, nanti bagi cincin. Maksudnya you dah chop dah perempuan tu, chop mohon besar. Ini amoy saya punya, orang lain tak boleh ambil. Boleh? Itu ialah engagement. Okay, tunang. Okay. Selari dengan jalan cerita yang banyak menyorot. Menyorot ialah mengisahkan, okay? Menyorot iaitu mengisahkan, okay? Mengisahkan dalam industri pelancongan Sarawak tajau emas. Ni tadi cikgu kata dia guna word tajau emas. Tajau emas ni ialah inak desa. Inak desa. Ingat ya, kalau bahasa Inggeris kita sebut dia sebagai apa tu, homestay. Okay? Homestay tu iaitu inak desa dalam bahasa Melayu. Okey, di Singapura ada Flamingo Resort ataupun Flamingo Hotel. Berakhir dekat Chalet Ayah Sajina ataupun nama lama ialah Iwana Iwani. Iwana Iwani. Okey, yang ni Cameron Highland. Okey, Cameron Highlands. Okey, mencitrakan jati diri, mencitra tu cerita, warna-warna, jati diri tu ialah genuine ya. Genuine tu ialah ketulinan, tulen wanita yang mahu diungguli oleh pengarangnya menerusi watak Wahidah. Okey. Cikgu berhenti dulu. Okey, cikgu berhenti, cikgu clear, cikgu nak suruh you tengok sikit. Okey. Kalau you tengok ya. Okey. Ataupun you nak ambil anak dia nama Izzati. Cikgu cari tempat kosong sikit. Kalau sempat baru cikgu buat. Okey. Cikgu akan pakai ni novel tirani sinopsis keseluruhan. Okey, novel tirani sinopsis keseluruhan sebab cikgu takut masa tak cukup. Apa maksud diungguli? Unggul membawa maksud satu-satunya. Okey, maksudnya satu-satunya perempuan yang paling cantik, yang terhebat itu ialah Wahidah. Unggul ialah satu. Okey, diungguli, dikuasai, diungguli. Okey, start lagi macam mana? Cikgu start dengan ni ya. You ingat sampai bila-bila ni? Okey. Nanti you susah nak jawab SPM kan? Kalau tak nanti you susah. Okey. Mari kita mulakan. Cikgu pakai sinopsis cikgu ni. Tirani, nanti novel ni you tulis elok-elok lah. Tirani mengisahkan tentang seorang gadis bernama Wahidah. You ingat ya, nama penuh Wahidah Nurliana. Nurliana. Tapi kalau you tulis Wahidah je masih okey. Double E ya, macam ya. Mahu menjadi cantik dan berhidung mancung. Okey, kerana hidung asalnya pesek. Okey. Dekat sebuah kampung, dekat Sarawak sana, ada seorang lelaki, bapa dia kahwin dengan mak dia nama Raidah. Okey. Lalu apa berlaku? Dia kahwin, dia blessed with 2 kids, ada 2 anak. Anak lelaki dia nama Ghazi. Dan anak perempuan dia bernama Wahidah Nurliana. Boleh nampak? Jadi satu nama Ghazi, satu lagi nama Wahidah. Okey, start.
Lalu apa berlaku? Mereka ini, dua ni, okay, husband and wife ni mengusahakan tajau emas. Tajau emas. Okey, Ghazi ni dua-dua belajar pandai. Okey, saya cerita Ghazi dulu. Ghazi ni dia belajar dalam bidang engineering petroleum, iaitu kejuruteraan petrol. Lalu apa berlaku? Ghazi ni ialah jurutera petroleum. Apabila tajau emas berkembang dengan cukup pesat. Jadi inak desa ni dia bukan inak desa yang biasa. Iaitu dia selain daripada rumah-rumah inak desa ni ada banyak, dia duduk dalam kebun tau, dalam kebun buah-buahan. Jadi kalau ada musim buah-buahan yang diusahakan oleh bapak dia ni tadi, okey, lalu apa berlaku? Orang yang tinggal dekat tajau emas tu bolehlah ambil petik buah rambutan ke, makan-makan. Lalu apabila tajau emas ni sudah sangat hebat, Ghazi akhirnya meletakkan jawatan. You just imagine, dia meletakkan jawatan sebagai seorang engineer, okay, untuk membantu parents dia, baik anak dia ni, untuk membantu keluarga dia menguruskan tajau emas. Okay, menguruskan tajau emas. Okey, Wahidah pula saya nak cerita. Jadi Wahidah ni ialah satu-satunya anak perempuan dan dia ialah anak bungsu. Kira bungsu lah sebab dia dua orang. Okay, so abang sulung, dia adik. Dia two sibling. Lalu, waktu dia lahir ni, Wahidah ni gigi dia cantik. Gigi dia memang macam tersusun rapi lah. Macam dah siap pakai dresses. Kemudian senyuman dia, senyum bibir dia tu pun sangat menarik. Pipi dia ni pun cantik, boleh nampak. Dan Wahidah ni dia sempurna actually. Badan dia kurus, tinggi, macam supermodel, boleh nampak. Tetapi Wahidah ni dia ada dua kelemahan. Kelemahan satu, hidung dia comel. Hidung dia pesek. Pesek ni membawa maksud bahawa dia bukan macam hidung kamu. Hidung kamu tu dia ada batang hidung. Ni dia tak ada batang hidung. Dia tiba-tiba rata je macam tu, kemudian tiba-tiba ada lubang macam tu. Jadi itu maksudnya hidung yang pesek, jatuh ke bawah. Okay? Jadi dia tak ada batang hidung, ada lubang hidung. Cantik lah. Kemudian, okay, mata dia pula jenis mata kuyu. Dia bukan sepet tau. Dia kalau sepet ni macam Korea, kan comel macam tu. Dia tak. Dia kuyu ni maksudnya mata dia besar. Mata dia besar, tapi macam orang baru lepas bangun tidur macam ni, macam ni. Mata dia tu macam mata yang malas. Boleh nampak tak? Jadi mata dia kuyu. Itu dua. Jadi bila orang budak-budak, zaman dia kanak-kanak, apa yang berlaku? Zaman kanak-kanak, you tahulah budak lelaki, mulut dia memang semua tak ada insurans. Bila dia bergaduh je, dia akan cakap macam ni. Wahidah, hidung pesek, mata sepet. Boleh nampak? Nanti Wahidah akan menangis-nangis. Sambil menangis, dia akan menjerit-jerit menangis, dia akan cakap, hantu, aku benci kau. Nanti dia balik, dia nangis-nangis. Bila dia nangis-nangis, dia beritahu pada mak dia. Ida tak suka, dia kata. Ida tak suka dengan hidung Ida. Ida ni mata sepet, hidung pesek, dia kata. Nanti Ida nak buat plastik surgery. Okay? Dia nak buat pembedahan plastik. Mak dia cakap dengan dia, Ida ialah anak mak yang paling cantik. Boleh nampak? Memang mak dia boleh cakap. Dan as a mother, semua anak kita adalah yang paling cantik pada mata ibu-ibu. Boleh nampak tak? Ada anak mereka. Tapi Wahidah ni dia tak buta. Dia selalu masuk dalam bilik dia, tengok dekat cermin. Dia nampak hidung dia pesek, mata dia kuyu macam tu. Dan mak dia beritahu, ayah dia pun sendiri cakap, tak boleh, dia kata. Tak boleh ubah, ini adalah ciptaan Tuhan. You bukan boleh suka-suka nak ubah macam tu. Jadi benda tu adalah against Islamic law. You kena tahu sampai situ dulu. Hidung dia pesek. Wahidah juga ingin mencapai kemajuan atas namanya sendiri dalam bidang pelancongan. Okey, jadi apa berlaku? Saya teruskan lagi cerita dia. Selepas habis ni, okey, sampai situ dulu. Hidung dia pesek, mata dia kuyu. Okey, sampai situ dulu, faham ke tak faham? Cepat. Orang dah lambat ni nak cerita. Faham. Faham, okey. Okey.
Faham. Okey, bila dah faham, cikgu sambung lagi yang seterusnya. Lalu dipendekkan cerita, Wahidah ni dia belajar di UTM, okey, Skudai. Di UTM Skudai Johor. Boleh nampak tak? Dalam bidang bisnes. Lalu bila dia balik, dia pun sama tolong emak dia buat tajam emas tadi. Lalu tajam emas ni berjaya dan semakin hebat, boleh nampak tak? Jadi dia bersama dengan sepupu dia Fatimah. Jadi Fatimah ni okey uruskan. Ada ratu dari England nak datang, ada orang ni okey dari overseas nak datang, lalu dia buat cantik-cantik tajam emas tu, kemudian dia fikir nak bagi makanan tentang rakyat Sarawak, iaitu nasi yang letak dalam dalam batang buluh, dalam tu terus ada ayam, boleh faham? Bila buka tu terus ada nasi, ada ayam, boleh faham? Jadi makanan tu memang tak ada di tempat lain. Sebab itu ialah makanan orang tempatan di negeri Sarawak. Jadi dia perkenalkan dia. Sedang dia berbincang-bincang, kemudian dengan sepupu dia tadi, dalam ofis tajam emas tadi, tiba-tiba ada seekor monyet Belanda. Ada seekor monyet Belanda. Ini you kena faham lah. Wahidah ni dia dah habis sekolah rendah, kemudian dia masuk sekolah menengah, kemudian dia masuk universiti, boleh nampak tak? Lalu apa berlaku? Dia dah keluar dah kerja dalam keadaan okey hidung dia pesek, mata dia tuyu macam tu, boleh nampak? Lalu apa berlaku? Monyet Belanda tu memang dia dah nampak okey bergantung-gantung. Kenapa panggil monyet Belanda? Sebab monyet ialah malau lah, monyet lah. Belanda ni badan dia warna putih. Kan Belanda ni ialah Dutch, Netherlands, macam orang putih. Dan kalau you tengok monyet Belanda tu hidung dia tu macam sharp nose, hidung dia mancung. Okey, dan kulit kuning, bulu-bulu dia semua warna putih. Jadi monyet tu okey bergantung-gantung dekat dia punya office tadi. Dah biasalah ni dalam kebun. Lalu apa berlaku? Tiba-tiba monyet Belanda tadi yang hidung mancung kulit apa tu berbulu putih tadi menyerang Wahidah. Dia terus menyerang Wahidah. Dia serang dekat bahagian mana? Dekat bahagian muka. Bila dia serang Wahidah, Wahidah menjerit-jerit. Fatimah pun menjerit, semua orang lari-lari, berdarah-darah ni, hidung-hidung Wahidah ni semua berdarah. Lalu pada waktu itu, mak dia pun Raidah cepat-cepat pun datang, abang dia Ghazi pun terus ambil dia, bawa dia pergi ke hospital. Okay, bila bawa dia pergi ke hospital di Sarawak sana. Hospital di Sarawak, doktor beritahu, kami tak boleh kembalikan hidung awak yang dah putus tu. Actually dia memang tak ada hidung, boleh nampak tak? Tapi berdarah-darah lah. Kami hanya boleh menghentikan pendarahan saja. Tapi doktor tu bagi dekat dia satu name card. Dalam name card tersebut cerita pasal ada sebuah hospital di Singapura. Boleh nampak di Singapura ada Silicon Medical Center, SMC. You kena ingat ni, Silicon Medical Center. Medical Center. Okay, Silicon Medical Center ni, dia boleh buat balik hidung you. Okay, dia boleh buat hidung you, nanti dia boleh betulkan semua yang rosak-rosak, kulit-kulit you yang rosak. Kita hanya boleh hentikan pendarahan saja. Lalu dia pun buat balik semula. Actually Wahidah tak rasa sakit sangat. So bila dia balik muka dah bertutup macam tu, pendarahan dah berhenti, rasa sakit pun dah kurang, dah bagi ubat tahan sakit semua. Pada waktu itu Raidah mak dia masih lagi sedih, apalah habislah muka anak perempuan saya. Tetapi pada waktu itu Wahidah sebenarnya dalam hati dia sangat gembira. Yes, boleh nampak tak? Inilah peluang untuk dia merubah wajahnya, boleh nampak tak? Lalu ini peluang besar ni, boleh ikut. Memang dalam Islam pun kalau seandainya hidung you tu macam kecil sikit, kemudian dia nak besar sikit, tu tak boleh. Tapi kalau macam accident sampai hidung tu putus, you kena buat barulah, boleh faham. Jadi kalau dah rosak memang boleh buat. So dia apa lagi? Dia pun terus call kawan baik dia Bazilah. Mana datang Bazilah ni? Sama-sama belajar dengan dia di UTM Skudai. Bazilah ni tinggal di Singapura, iaitu rumah pakcik dia. Rumah pakcik Bazilah. Tapi you tahulah Singapura ni kan dia macam flat macam tu. Ini pintu masuk dia. Kemudian nanti lepas pintu masuk tu terus dia ada dapur dekat sini, hall dia. Dia kecil-kecil je. Kemudian nanti dekat situ ada bilik Bazilah. Kemudian sebelah dia lagi bilik pakcik dia, di Bazilah, bilik pakcik dia. Kemudian ada lagi satu bilik kosong dekat sini.
So Bazila kata jangan bimbang sebab pakcik dia ni kalau 3 bulan baru sehari 2 hari balik. Sebab pakcik dia tu selalu buat bisnes dekat Hong Kong, dekat China. Okay, jadi dia pun duduklah dekat flat pakcik dia. So memang ada bilik kosong. So, jangan malu, duduk kat sini. Okay lah. Lalu dia pun call Bazila. Bazila kata datang sini, boleh faham? Dia pun datang. Bila dia datang sahaja, dia datang seorang tu. Bila dia datang sahaja, apa berlaku, Bazilah terus bawa dia jumpa dengan dia punya tunang. Jadi tunang Bazilah ni nama dia ialah Dr. Zahari. Jadi Dr. Zahari ni ialah pakar bedah plastik. Memang dia pakar bedah plastik, tapi dia pakar bedah plastik di Johor. Okey, dekat JB, Johor Bahru. Jadi dari Singapura ke Johor Bahru tu tak jauh lah. Bila dia dah datang, dah duduk rumah Bazila, dia pun pergi jumpa dengan tunang. Dr. Zahari tengok dia, biasalah, tengok muka orang dah lah cacat, boleh faham tak? Tengok biasa je. Kemudian dia pun dia tanya macam mana nak buat ini hidup dia. Dia kata, dia kata yang ni ambil masa yang lama lah, lebih kurang 10 jam atau lebih sikit. Mula-mula kita akan buat incisive V. Incisive V tu maksudnya kita guna gunting, kita akan gunting dekat tengah-tengah hidung ni. Lepas kita dah gunting tengah hidung ni dekat tengah ni, dah tak ada lagi cantuman, kita akan popak hidung tu naik atas, kemudian kita akan letak itu bracket macam rekonstruksi kita akan buat semula hidung tu. Jadi kita akan guna mungkin synthetic bone, boleh nampak, iaitu apa tu tulang yang palsu lah, sintetik, masukkan bracket tadi. Bila dah nak naikkan hidung tu dah tinggi, kemudian nanti baru kita macam sini dia glue ke, dia apa ke, okey? Nanti hidung tu akan jadi tinggi lah, sharp nose. Kemudian Wahidah tanya lagi, ni mata yang kuyu ni macam mana nak buat? Ni dia kata senang je, dia kata yang ni ialah minor surgery. Minor surgery ni kita hanya akan potong je dekat sikit ni, dekat eyelid ni kita potong sikit, nanti dekat sini ada lemak, okey, nanti kita akan suck the fat lah. Bila kita suck tu automatik eyelid tu akan naik dan mata you terus nampak dia besar. Boleh faham tak? Okey. Lalu dia pun bolehlah dia pun balik. Bila dia balik, kemudian dia pun hantar email. Okey, dia dah pergi dah ni dekat SMC, Silicon Medical Center. Silicon Medical Center pun dah bagi satu date, satu tarikh, boleh nampak tak? Okey, you datanglah sini. Buat pembayaran semua sekali datang, okey. Lalu dia pun hantar email. Dia hantar email kepada sepupu dia iaitu Fatimah. Dalam email tu dia beritahu nanti day after tomorrow dia akan buat benda ni dan ni kawan dia Bazilah akan tolong hantar dia lah ke Silicon Medical Center. Kemudian dia kata pembedahan tu ambil masa lebih daripada 10 jam. Lamalah. Lalu Fatimah ni beritahu kepada mak dia. Mak dia tadi nama siapa? Siapa nama mak dia? Cepat, cikgu dah lupa dah nama mak dia siapa. Raidah, bagus Fatiata. Okay, bukan Rider, Raidah. Boleh nampak? Dah ada dah orang ingat Raidah. Jadi dia beritahu pada aunty dia. Aunty dia ialah mak kepada Raidah. Okey, mak kepada Wahidah. Dia cakap, tahu tak aunty, boleh nampak? Ini bukan minor surgery, ini bukan pembedahan kecil-kecil, ini pembedahan besar ni sampai lebih daripada 10 jam. Wah, Raidah pun sudah takut. Ini ialah satu-satunya anak perempuan dia, anak bungsu dia. Sheila boleh faham tak? Macam mana ni? Kamri. Dia terus panggil Kamri. Kamri ni ialah macam kalau kita macam orang yang baiki-baiki apa tu dia punya tajuk emas tu. Jadi Kamri ni diarahkan supaya mencari daun. Daun untuk buat ketupat. Bukan ketupat biasa tau. Dia ialah ketupat lepas. You boleh check. Ada satu ketupat yang macam bentuk dia triangle dan diperbuat daripada daun. Daun tu ialah daun palas. Jadi Raidah ni masyarakat Sarawak percaya kalau seandainya you ada masalah, boleh faham tak? Nanti kita akan buat ketupat lepas tadi. Nanti ada cara makan dia. Bila you tarik je, ketupat tadi kita simpul, dia ada teknik untuk tarik dia. Bila you tarik je, maka dia terlepas. Bila dia terlepas maksudnya simbolik bahawa semua yang you nak buat selepas ini, senang saja, sap-sap-soy mesti boleh settle. Tapi dia takkanlah buka satu tak.
Lalu dia pun panggil, Raidah panggil Kamri. Kamri pun terus pergi cari daun palas. Kemudian bila dah dapat daun palas, Raidah pun cepat-cepat buat ketupat. Boleh nampak dah siap buat ketupat tu. Raidah panggil anak dia Gazi, cepat dapatkan kepada mak, okey, tiket kapal terbang. Ni dari Sarawak ni pergi Singapura. Bayangkan seorang wanita yang tak pernah naik kapal terbang pun, boleh nampak tak, dia pergi seorang. Boleh faham? Sebab anak perempuan dia tak beritahu pun. Sampai dekat airport sana, dia ambil teksi, kemudian dia terus tiba-tiba je ketuk pintu. Ketuk pintu, Wahidah buka. Mak, boleh nampak tak? Punya mak dia datang, bawa ketupat lepas. Okay? Lalu mak dia pun, Bazilah pun happy, boleh nampak tak? Aunty ada datang, boleh nampak. Kemudian Wahidah pun tunjuk kepada Bazilah bagaimana makan benda ni. Ini ialah tradisi orang Sarawak. Lalu dia pun makanlah. Bila buka je terus lepas. Wahidah dah gembira, Raidah lagi gembira. Hari esok pagi, okey, Bazilah akan hantar mereka ni, dua-dua orang. Dia bukan hantarlah, dia pergi sama-sama ya, sebab dia naik macam kalau kita MRT macam itulah, okey, ke teksi ke contohnya. Jadi dia bukan ada kereta. Lalu apa berlaku? Bazilah ni nanti akan terus pergi ke universiti sebab Bazilah ni sedang buat master. Master ni iaitu ijazah sarjana. Okey, ijazah kedua, ijazah sarjana. Jadi master degree. Jadi Bazilah tak ada masa untuk tunggu. Jadi yang akan tunggu ialah Raidah. Pada waktu Wahidah di operation. Dekat mana? Silicon Medical Center. Dia duduk sana tunggu. Kamu tahulah hospital, bukan macam dekat rumah pasang aircon dia tahap sejuk, dia tak tahu macam mana. Duduk tunggu berapa lama kamu tahu tak? 12 jam. Itu ialah kasihnya seorang ibu. Boleh nampak 12 hours dia tunggu. Lepas dah habis 12 jam tu, apa berlaku? Wahidah pun keluar. Lepas Wahidah dah keluar, mak dia kata, mahalnya. Mak dia kata sama dengan harga sebuah kereta Proton wajar, iaitu kurang lebih 65,000, 65,000. Jadi sekarang hidung dia sana sini. Dan untuk pengetahuan kamu, dalam tempoh 2 tahun, setahun lebih 2 tahun, dia tak boleh balik ke Sarawak sebab dia kena buat rawatan susulan. Jadi rawatan susulan tu dekat mana? Rawatan susulan tu berada dekat Singapura juga. Singapura, Silicon Medical Center. So kalau dia dah balik semula ke Tajam Emas, so dia nak balik semula ke tu, dia akan jadi kos sangat tinggi. Lalu dia pun duduk, tunggu, muka dia tu baik, boleh nampak. Okeylah, Raidah dah tengok anak dia dah okey, lalu Raidah pun balik semula ke Sarawak untuk uruskan Tajam Emas. Apa berlaku selepas itu, Comel? Yang berlaku selepas itu, boleh faham, Wahidah ni dah lama tu dah baik dah hidung dia semua sekali. Bila dah buka dah hidung dia jadi mancung. Lawan bagi pesek iaitu mancung, sharp nose. Dengan big eyes, boleh nampak. She's so slim, tadi cikgu kata. Dia selalu pakai macam skirt macam tu, boleh nampak. Dia cantik, senyuman dia cantik. So dia tu perfect. Boleh nampak? Itu yang tadi kita katakan sebagai unggul. Seorang wanita yang unggul, perfect, sempurna. Kamu tahu apa berlaku? Dr. Zahari, boleh nampak tak? Kalau boleh, setiap hari nak datang. Boleh nampak? Dia nak datang buat apa? Mula-mula dia datang. Tadi cikgu kata, dia kat flat kecil macam tu kan. Bila dia datang je, boleh nampak, Bazilah ada, kemudian Wahidah ada, kemudian Dr. Zahari ada. Mereka pun berbuat-buat. Bazilah tak boleh lama sebab Bazilah ni dia kena masuk bilik dia kena siapkan tesis dia. Lalu Bazilah suruh Wahidah supaya bercakap-cakaplah dengan tunang dia, fiancé dia. Tunang ialah fiancé, Dr. Zahari. Lalu apa berlaku? Dari dalam bilik dia dengar bunyi gelak ketawa Dr. Zahari dengan kawan baik dia Wahidah. Hari demi hari menyaksikan Dr. Zahari sudah pun jatuh hati kepada Wahidah. Sebab tengok penampilan Wahidah yang perfect, boleh faham tak? Yang unggul tadi. Lalu pada waktu itu, Wahidah begitu terasa apabila layanan Bazilah tidak sebagaimana biasa. So dia dah nampak bahawa Bazilah sudah cemburu dan dia pun dah nampak Dr. Zahari sudah sangat berminat kepada dia. Lalu apa berlaku? Wahidah ni dia tak boleh balik Sarawak. Tapi dia tak nak duduk bersama dengan Bazilah lagi. Lalu dia cari kerja. So bila dia dapati bahawa
Tadi dia pergi Silicon Medical Center. For those yang buat lebih daripada RM50,000, mereka boleh pergi untuk melancong secara percuma. Dekat mana? Flamingo Hotel. Jadi bila dia pergi ke Flamingo Hotel, mula-mula tu dia pergi secara percuma lah. Sebab ini macam package dia. Bila you buat bayaran sini, you dapat pergi melancong sini lah secara percuma. Lalu dia pergi minta kerja dekat Flamingo Hotel ni. Jadi Flamingo Hotel ni dekat Pulau Sentosa. You kena ingat nama tempat iaitu Pulau Sentosa. So, bila dia duduk kat Pulau Sentosa ni, tak sesuai untuk dia duduk dekat rumah Bazila kemudian bergerak ke Pulau Sentosa, hari-hari tak sesuai. Lalu dia kata di sana Flamingo Hotel dia memang sediakan tempat tinggal untuk para pekerja. Tempat tinggal untuk para pekerja. Lalu dia pergi interview sana, dia dapat. Okey, dengan wajahnya yang cukup hebat, dengan kepandaian dia, dengan degree yang dia ada, akhirnya dia terima bekerja. Dan ramai orang meminati dia. Okey, sekarang dia dah keluar. Bazila pun dah okey bila dia keluar. Dr. Zahari pun dah tak dapat nak kejar-kejar dia lagi. Lalu apa berlaku? Pada satu hari, okey, Wahidah yang cantik ini tiba-tiba terpandang seorang lelaki dan lelaki itu pandang dia, wah cantiknya. Lelaki itu nama dia ialah Zahid. Ini Zahid. Zahid ni ialah anak kepada Datuk Yasir. Jadi Datuk Yasir dulu bapa dia dari Sarawak. Jadi Datuk Yasir ni dari Sarawak tadi pergi ke Flamingo Hotel, menginap dekat sana. Zahid ni okey dari overseas balik. Bila dia balik, bapak dia kata, you tak payah balik ke Sarawak dululah, bercuti dulu dekat Flamingo Hotel, okay? Jumpa daddy kat sini lah. Jadi bila dia nak jumpa ayah dia, tiba-tiba dia ternampak Wahidah. Waktu itulah dia cuba untuk mendekati Wahidah dan dia sudah jatuh cinta kepada Wahidah. Bila dia jatuh cinta pada Wahidah, dia kata dia mahu berhenti daripada, Zahid ni, dia memang duduk di luar negara. Okay, dia duduk dekat luar negeri. Apa kerja dia? Dia kerja sebagai lawyer. Apa kehidupan dia? Kehidupan dia ialah kehidupan yang ranggi. Apa kehidupan ranggi dia? Hari-hari kerja dia minum arak. Lagi melanggani pelacur. Itu perkara biasa. Pergi diskotek. Itu perkara biasa bagi Zahid. Zahid ni ialah satu-satunya anak kepada Datuk Yasir. Membawa maksud dia ialah anak tunggal. Bapa dia kaya. Boleh faham tak? Lalu dia cakap, okey, kalau dia dapat kahwin dengan Wahidah, dia akan tinggalkan semua benda ni. Boleh faham tak? Dia janji. Okey, Wahidah tak tahu sejarah hidup dia, tapi memang dia ialah orang yang macam itu. Lalu sekarang dia ternampak Wahidah yang cantik, so dia pun dah jatuh cinta. Bila dia dah jatuh cinta dengan Wahidah tadi, okey, dia cakap dengan Wahidah, jumpa ayah saya. Boleh nampak koinsiden ayah saya dekat sini. Lalu dia pun datang. Bila dia datang, dia pun cerita, saya dari Sarawak. Oh, Datuk Yasir kata kami pun dari Sarawak. Oh, kata Datuk Yasir, oh saya sini-sini. Dekat mana tu? Dia pun cerita mana kawasan dia. Oh, saya ada kenal ya. Seorang tu nama Wahidah ya, dari Tajau Emas. Saya lah itu. Inilah orang yang selalu bercakap, saya Datuk Yasir. Boleh nampak? Dia pun cerita dia ialah pemilik hotel apa. Jadi apa berlaku ialah sememangnya mereka dah kenal sejak dari awal, tapi mereka hanya berhubung melalui talian telefon. Mereka tak pernah tengok wajah. So Datuk Yasir kata, oh cantik orangnya. Apa lagi, Datuk Yasir pun sangat setuju dengan pilihan anak dia iaitu Zahid. Dan mereka akan dikahwinkan. Boleh? Okey. Sampai situ. Faham ke tak faham sampai situ? Okey, faham dan terus ingat ya. Okey, sekarang cikgu sambung lagi. Kalau tak faham je beritahu. Irani mengisahkan gadis bernama Wahidah. Hidung dia tu okey, pesek, okey, dan mata dia tu kuyu, mata dia kuyu. K-U-Y-U, kuyu. Mencapai kemajuan atas namanya dalam bidang Zahid mengatakan bahawa Wahidah telah mengabaikan batas-batas typing error pergaulan. Sebab dia sinopsis, boleh nampak. Sinopsis tu sikit ya. Okey, selalu kemudian cikgu ceritakan. Dipendekkan cerita, akhirnya mereka berkahwin. Okey, akhirnya mereka berkahwin. Lalu sekarang you tengok keyword dia, apa dia punya cerita, mengabaikan batas-batas pergaulan sebagai isteri. Dia
yang ni nanti cikgu huraikan ya. Bagi menjadi cantik, Wahidah yang kebetulan hidungnya digigit oleh monyet Belanda. Monyet Belanda melakukan pembedahan rekonstruksi buat semula, iaitu pembedaan semula wajahnya dengan memasang hidung palsu, menjadikan hidungnya mancung dan cantik. Mancung ialah sharp nose. Dengan kejayaannya menjadi cantik, datang jugalah kejayaannya dalam bidang kerjaya. Di Flamingo Hotel semua orang kenal dia kerana dia memang seorang wanita yang hebat, cantik. Bidang pelancongan yang diterokainya telah mempertemukan dirinya dengan suaminya Zahid, anak kepada rakan niaganya di Sarawak iaitu Datuk Yasir, double S. Yang ni double E. Kecantikan dan kejayaan dalam kerjaya yang dicapai oleh Wahidah tidak menjamin kebahagiaan rumah tangga. Yang ni nanti kita cerita. Sebenarnya tidak menjadi kenyataan kerana apa je salah, apa-apa yang diperolehi itu yang merosakkan kehidupannya. Okey, cikgu berhenti situ. Sekarang apa berlaku bila dia kahwin? Sebelum dia kahwin dulu cerita. Zahid dah balik ke rumah dia, kemudian dapatkan cincin. Lalu dah pilih semua hari dia, tiba harinya Wahidah tak boleh balik sebab kerja dia sangat banyak. Lalu pada waktu itu dia kena flu yang sangat teruk. Dia pun bersin, hacim. Tiba-tiba kamu tahu apa berlaku? Bracket tu jatuh, hidung dia runtuh. Lalu bila hidung dia runtuh, dia balik semula ke SMC. Dia call SMC. Silicon Medical Care Center kata, you kena datang balik. Kita kena buat balik. Okey. Yang ada dekat situ, ada seorang doktor. Boleh nampak? Memang ada Dr. Alma Chen. You kena ingat nama dia. Dr. Alma Chen ni ialah ketua untuk rekonstruksi hidung dia. Tapi ada lagi seorang doktor, nama dia Dr. Rusdi. Dr. Rusdi ni boleh nampak mixed blood, iaitu Perancis campur dengan Melayu. Jadi Dr. Rusdi ni is very handsome man. Jadi Dr. Rusdi ni pun buat balik semula. Bila dah siap, tiba pada harinya Wahidah masih berada di SMC. Wahidah tak boleh keluar dari SMC. Lalu tiba tarikh yang sama ialah tarikh pertunangan dia. Okey, iaitu engagement. Mak kepada Zahid datang, Datin datang bawa cincin untuk dimasukkan ke tangan jari manis Wahidah. Tapi Wahidah tak ada. Wahidah tak balik. Wahidah berada di SMC. Malu Raidah dengan suami dia malu. Untuk menutup malu, panggil anak dia iaitu Gazi. Lalu Gazi, orang semua dah datang ni. Gazi pun ditunangkan dengan sepupu dia iaitu Fatimah. Lalu apa berlaku? Mereka balik saja. Bila balik sahaja, Zahid tak boleh terima kenyataan. Terus ambil tiket kapal terbang, pergi ke Flamingo Hotel. Sampai dekat Singapura sana, Flamingo Hotel tanya tak ada. Mana dia? Oh, dia di Silicon Medical Center, di SMC. Ngam-ngam waktu Zahid masuk ke dalam bilik tu, bila dia tengok bilik tu ada Wahidah, ada nama, dia pun pergi. Waktu dia buka pintu, waktu itu you tahulah pesakit, baring di atas, baring macam duduk sikit dekat atas katil. Dekat tepi katil, Dr. Rusdi yang handsome tadi sedang membuka sebotol minyak wangi. Jadi sebotol minyak wangi yang kecil je macam tu, letakkan dekat hidung Wahidah. Letakkan dekat hidung Wahidah macam tu. Actually, Dr. Rusdi tak salah sebab dia nak cek sama ada hidung tu berfungsi atau tidak untuk menghidu bau. Dan Wahidah pun tak salah. Oh, Zahid punya marah. No wonder tak balik sebab gatal dekat sini dengan doktor ni. Boleh faham tak? Wahidah kata tak, dia ada masalah hidung. Doktor nak cek, dia tak percaya. Itu satu kali. Kisah dia satu kali. Ada lagi kisah kedua. Kisah kedua, lepas dia kahwin. Akhirnya dia benar-benar kahwin. Jadi, di sini kedudukan Tajam Emas. Sini kedudukan Tajam Emas. Sebelah ni ialah Hotel 5 Bintang. Hotel 5 Bintang, 5-star hotel, duduknya Zahid. Bapak dia suruh dia jaga hotel ni. Sebelah Tajam Emas. Pagi tu dia dah cakap dah, nanti kita lunch bersama-sama ya. Lalu dia tunggu-tunggu. Since Wahidah ni ada banyak kerja, dia tak tahu kerja, dia duduk. Dia lawyer apa. Tiba-tiba kena jaga hotel. Fine. Pada waktu tersebut, Wahidah ni dapat satu panggilan dari ada satu orang lelaki iaitu Arabik. Arabik, orang Arab, lelaki menginap di Tajam Emas. Waktu dia sedang mandi, boleh nampak dalam bilik mandi, tiba-tiba tangki air panas jatuh. Luckily tak jatuh kena dia.
Lalu apa berlaku? Dia pun terus call Kamri, dia pun pergi sekali dengan Kamri. Actually, dalam bilik tajam emas tersebut, ada Kamri, ada Wahidah dan ada lelaki Arabic tadi. Lalu apa berlaku? Lepas Kamri ni berbaiki semua sekali, Wahidah berkali-kali memohon maaf kepada Arabic guy tadi, kemudian beritahu kalau you nak duduk extend lagi tak payah bayar. Lalu apa berlaku? Lelaki tu pun cakap okey. Kamri ni, okey, sekarang balik semula kepada Zahid. Zahid ni ditunggu dah pukul berapa ni, boleh faham tak? Tak lagi balik lagi, boleh nampak. Tak pun saya nak lunch, boleh kot. Dia pun cari Wahidah. Bila dia cari Wahidah dekat office Tajak Emas, kata Fatimah, Wahidah ke bilik berapa-berapa. Waktu dia lalu nak pergi ke bilik tu, dia memang bertembung dengan Kamri. Kamri keluar, Kamri pun terkejut tengok dia pun terus masuk ke bilik tersebut. Bila dia masuk dalam bilik tu, yang dia nampak ialah isteri dia Wahidah bersama dengan seorang lelaki Arab yang pakai towel sahaja. Yang pakai tuala saja. Definitely dia pakai tuala lah sebab dia nak mandi, boleh faham. Wahidah kata tadi Kamri ada, Kamri baru je keluar. Dia kata tak. Dia kata you bersama dengan lelaki. Lalu dia pun start bergaduh lah dari situ. Awal perkahwinan dia je. Okay. Sambung. Lalu dia kata rumah tangganya tidak bahagia. Kerja dia ialah bergaduh. Kemudian nanti dia pregnant. Bila dia pregnant pada waktu itu makin teruk. Husband dia tu tanpa berasa malu. Sedangkan dia duduk bersama dengan mother-in-law, dengan father-in-law dia. Tapi hari-hari kerja Zahid ni boleh nampak kerja dia iaitu balik pukul 4, pukul 5 pagi untuk minum arak dekat mana-mana saja. Jadi dia memang teruk. Mak dia Raida hanya boleh suruh anak dia Wahidah supaya bersabar. Sebenarnya dia kata rumah tangga dia memang sangat teruk. Kisah dia ni. Sambung lagi sikit. Kemudian dia cerita lagi, dia kata sikit macam ya. Lalu dia beritahu Zahid, dia kata anak rakan niaganya sebenarnya tidak menjadi kenyataan kerana apa-apa yang diperolehkan itu telah merosakkan kehidupannya. Jadi hidupnya menjadi rosak disebabkan oleh kecantikan dia tadi. Okey. Lalu diteruskan lagi keadaan dia tadi, dia pun lahirkan anak. Bila dia lahirkan anak dia tu bernama Izzati. This girl. Izzati ni sebiji macam muka Wahidah sebelum direkonstruksi, iaitu hidung dia hidung dia pesek, mata dia mata dia kuyu, mata dia kucing macam tu. For your information, Datuk Yasir ni ialah Arabic man, lelaki Arab, boleh nampak, Arabian. Lalu Zahid ni pun memang sharp nose, big eyes. Bila dia tengok anak dia Izzati muka macam ni, dia kata no wonder dia kata dapat anak macam ni, dia cakap. Dan dia tak mengaku ini anak dia. Dia kata bahawa dia tuduh Wahidah telah pun berzina dengan lelaki lain, iaitu melakukan hubungan seks dengan lelaki lain sehingga melahirkan itu Izzati. So dia tak mau terima. Wahidah kata tak, ini anak kita. Lalu Wahidah pun dapatkan rambut Izzati, dapatkan rambut dia, kemudian buat DNA, boleh nampak tak? Test untuk DNA, boleh nampak. Tapi Wahidah buat DNA test ni dengan kawan kepada kawan dia. Dia ada kawan dia punya kawan, boleh nampak tak? Akhirnya keluar report. Bila keluar report, dah memang itu anak Zahid. Dia bagi pada Zahid, ni report. Kata Zahid, memanglah dapat report macam tu sebab kau buat dengan kawan kau, boleh faham tak? Wahidah kata, tak, you buatlah sendiri. Tak, dia beritahu. Lalu dia pun terus ceraikan Wahidah. Bila dia ceraikan Wahidah, dia terus balik semula ke overseas, dia tak mau lagi fikir tentang rumah tangga dia. Wahidah mengalami tekanan perasaan yang sangat teruk. Lalu dia datang ke Kuala Lumpur, iaitu Pusrawi, Pusat Rawatan Islam. Di Pusrawi sana, dia jumpa dengan kawan dia yang dulu sama-sama bekerja dekat Flamingo Hotel. Di flat sana, dia kata kawan dia cakap, boleh nampak ada sebuah hotel pakcik dia. Kawan dia sedang bawa pakcik dia. Pakcik dia mengalami tekanan yang sangat teruk. Nama benda tu iaitu Iwana Iwani. Chalet Iwana Iwani di Cameron Highland. Sudah pun hampir nak bankrupt dan tak boleh buat lagi. Dan pakcik dia sangat stres. Pakcik dia tu Tan Sri apa. Lalu apa berlaku? Dia beritahu pada mak dia. Mak dia dengan abang dia Ghazi sama-sama datang. Dengan anak dia sekali Izzati, baby kecil. Lalu dia cakap dengan mak dia, dia tak nak balik dari Sarawak. Boleh faham? Dan dia tak mau ke Singapura. Dia mau beli ini chalet Iwana Iwani.
dan dia mau surrender sini. Dia mau duduk di Cameron Highland. Dia mau besarkan anak dia sendiri, Izzati. Mak dia kata okey. Lalu mereka pun sama-sama buat pinjaman dengan Bank Pembangunan. Lalu akhirnya dia berjaya membeli Iwana Iwani dan ditukar nama menjadi Ayah Sajidah. Okey. Jadi nama awal dia Iwana Iwani. Nama baru dia iaitu Ayah Sajidah. Lalu dia besarkan anak dia. Izzati ni membesar, okey. Besar-besar Izzati itu dah berusia 20 lebih tahun, okey, sampailah pada suatu hari, dipendekkan cerita, Zahid bercakap dengan kawan dia akan balik ke Malaysia. Oh, kawan dia kata, oh datanglah, kata dia, ada satu chalet Ayah Sajidah. Lalu dia pun duduk. Waktu dia duduk dekat kafe tu, okey, dia sedang bercakap dengan kawan dia. Zahid dah tua. Dia terpandang seorang wanita dan dia sangat kenal dengan senyuman tersebut. Muka atas tak kenal, tapi senyuman itu ialah senyuman Wahidah. Jadi muka Izzati tu ialah muka Wahidah sebelum direkonstruksi. Lalu dia ikut baru dia tahu itu ialah anak perempuan dia. Zahid pada waktu itu kaki dia sebelah tempang. Sebab waktu dia try to cross the road waktu petang, dia kena langgar dengan kereta. So dia pakai tongkat sebelah. Jadi daripada Izzati tersebut, akhirnya dia berjumpa dengan isteri dia. Dia dapat jumpa dengan bekas isteri dia, ex-wife dia, iaitu Wahidah. Sekali lagi Wahidah tunjukkan kepada dia, okey, test DNA tersebut. Dan dia beritahu bahawa, okey, muka Izzati itu ialah wajah dia sebelum direkonstruksi. Jadi memang Zahid tak tahu bahawa wajah Izzati itu ialah wajah Wahidah sebelum dicantikkan tadi. Okey, sebelum buat plastik surgery. Lalu mereka sama-sama mengaku bahawa kecantikan adalah tirani. Tirani itu ialah tyrant, sesuatu yang kejam yang telah menghancurkan rumah tangga mereka, yang telah menyebabkan Izzati kehilangan kasih seorang ayah. Boleh faham tak? Dan cerita berakhir seperti itu. So, kecantikan hanyalah satu tirani. Okey, faham? Okey. Faham. Okey, cikgu habis. Okey.